Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. Baiklah, sebelum itu jangan lupa untuk tekan like video Pod Ikhlas ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Baiklah, pada episod kali ini kita bawakan tetamu khas kepada anda, iaitu seorang figura, seorang pensyarah daripada Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, dan juga beliau merupakan seorang presiden kepada NGO Wafiq dan beliau merupakan seorang duta Yayasan Ikhlas, iaitu Profesor Dr. Rafidah Hani Mokhtar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Hasanah. Sama-sama, Prof. Sihat ke, Prof? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So kita pertama kali kita bersiaran bersama ya, Prof. So insya-Allah kita tahu Prof dikenali ataupun familiar kan sebagai seorang figura yang memperjuangkan hak asasi wanita daripada sudut Islam dan juga dan pelbagai isu-isu berkaitan dengan kegagalan rumah tangga. So insya-Allah, Prof, kita hari ini kita akan bercerita lah ataupun kita nak minta Prof berkongsilah berkaitan dengan tentunya biasanya topik ataupun isu-isu yang biasa Prof perjuangkan, iaitu hari ini kita nak bercerita tentang iaitu LGBTQ. Okey, baiklah Prof. So kita nak tahulah pertamanya kan, LGBT dan juga khunsa. Biasa orang akan confuse kan, adakah khunsa tu termasuk dalam LGBT ataupun dia ataupun satu entiti ataupun dua entiti yang berbeza lah. Okey, pandangan Prof. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Ikhlas kerana memberi platform ini kepada saya untuk berbincang dengan peminat-peminat Yayasan Ikhlas lah. Okey, bila kita berbincang pasal LGBTQ ni, mula-mula dulu ada suatu kekeliruan antara terma-terma perubatan dan juga terma-terma fiqah. Dan ketika itu ramai yang menyangkakan bahawa transgender dan khunsa itu adalah perkara yang sama. Suka saya nak nyatakan bahawa transgender dan khunsa adalah dua perkara yang berlainan. Ya. Saya ingat kita tak payah cakap pasal LGBTQ sebab saya ingat semua orang dah tahu. Yeah. Okay. Cuma ada satu kategori yang kadang-kadang digunakan LGBTIQ. Okay. Jadi I tu intersex dan Q tu queer. Jadi intersex tu dalam bahasa perubatan yang lain adalah disorder of sexual development. Bermaksud masalah perkembangan jantina. Okey, khunsa adalah subset ataupun salah satu keabnormalan yang termasuk dalam DSD. Sebab itu bila intersex ni adalah sesuatu yang di dalamnya ada kategori khunsa, kita pun tak masukkan dalam isu sosial. LGBTQ adalah isu masalah sosial, tetapi intersex ataupun DSD, disorder of sex development, dan khunsa adalah masalah perubatan yang diiktiraf oleh syarak. Kan? Jadi macam mana takrifan intersex tadi? Stroke DSD, stroke khunsa. Okay? Disorder of sex development ataupun intersex ni, kita tahu bahawa penciptaan kita ada beberapa peringkat. Pertama sekali waktu kita dalam kandungan bayi dalam kandungan ibu, fetus, seawal 6 minggu, 7 minggu kita belum ada jantina. Waktu kita umur 7 minggu dalam kandungan, barulah kromosom akan menentukan bayi tersebut nak jadi lelaki ataupun perempuan. Okay? So waktu itu orang kata kromosom menentukan. Kemudian bila kromosom dah tentukan kromosom Y, dia merangsang satu hormon untuk hasilkan organ laki-laki. Kemudian akan terbentuk gonad. Kalau bagi lelaki testis lah, bagi perempuan ovari. Kemudian bayi tu makin besar dalam perut ibu, kita panggil primary sex karakteristik, ciri-ciri jantina primary.
seperti ada rahim bagi orang perempuan. Seperti orang laki-laki dia ada kita kata vas deferens, kilang menuju kepada kilang nak buat sperma tu. Kemudian ada secondary karakteristik yang nampak pada luar, macam orang perempuan mula ada buah dada kan, bila dia secondary ni kita bercakap pasal puberti dah lah, lepas lahir puberti. Orang lelaki pula suara garau, kemudian ada skrotum dan sebagainya. So keabnormalan ataupun DSD tadi boleh terjadi dekat mana-mana fasa tadi. Jadi mungkin seseorang tu akan ada gangguan kromosom. Mungkin dia ada gangguan hormon. Dia ada kita panggil masalah yang setengah orang dia kromosom XX tapi tidak ada jantina. Kita pernah dengarkan rahimah tanpa rahim. Cerita kan? Jadi ini semua adalah masalah dengan jantina yang tidak ada kaitan dengan masalah sosial LGBTQ tadi. Bahkan dalam satu lagi masalah adalah kita panggil ambiguous genitalia. Bayi tu lahir dan dia ada dua-dua alat kelamin. So yang ni biasa kita rujuk pada doktor dan doktor akan follow up, tengoklah jantina mana yang prominent kan. So apa isu dia kat sini? Isu dia kadang-kadang kita ada orang yang mengatakan bahawa dia adalah khunsa. Jadi bila kita ada dakwaan khunsa ni, kita minta supaya mereka datang jumpa doktor supaya doktor sahkan. Tak boleh nak ni sendiri. Tak boleh kan? self declare kan. Self-declare. Sebab khunsa pun dalam fiqh ada dia punya ketentuan amalan cara beribadah dan hak-hak sendiri. Mestilah ditentukan dan disahkan oleh pakar-pakar perubatan dan pakar-pakar agama fiqh ya. Dan isu juga apabila kita pernah ada dulu satu selebriti transgender yang mendakwa dia khunsa. Tapi kita kata pada dia, datanglah pada doktor untuk cek. Tak bolehlah dia kata adik-beradik saya tahu, mak ayah saya tahu kan. So itu perbezaan. Dan bagi mereka yang macam dikategorikan dalam DSD khunsa, sebenarnya masyarakat kena faham lah. Dan jangan mengejek-ngejek kan, jangan kata pondan dan sebagainya. Kadang-kadang ada ibu yang melahirkan bayi tu, anak dia ada ambiguous genitalia. Jadi memang waktu itu dia lahir, doktor pun kata kita tak dapat tentukan jantina. Masalah bila lahir je, orang kampus sudah tanya, lelaki ke perempuan? Betul kan? Biasa macam tu kan. Terus orang akan tanya jantina. So saya harap zaman sekarang kita pun faham bahawa khunsa adalah masalah kesihatan yang boleh dibetulkan dan dirawat. Faham. So maksudnya Prof kan, biasanya kalau anak-anak yang ni lah yang mengalami khunsa apa semua kan, maksudnya mereka ada sertifikat kan dikeluarkan oleh perubatan lah yang mengesahkan mereka ni khunsa. Khunsa tak perlu identifikasi jantina. Mereka selalunya akan bila dirawat jumpa doktor, dia akan tengok yang mana prominent. Masalah khunsa ni pun dia akan ada satu yang mana lebih prominent, lelaki atau ke arah perempuan. Cuma dia dia tak jelas. Jadi kita tak perlu pun identiti ketiga. Dia akan still walaupun khunsa, kalau dia macam doktor lihat fungsi dan psikiatris pun tengok dia dah dibesarkan sebagai lelaki-lelaki apa semua tu. So mungkin dalam rawatan pun akan mengarah kepada jantina yang lebih dominan. Faham. Dan kita juga ada dulu beberapa kes kat Filipina dulu. Dia dibesarkan sebagai seorang perempuan, and then tak datang haid. Lepas tu bila jumpa doktor, baru doktor sah, sebenarnya dia XY. Bila dia dah makin besar tak datang haid, baru hormon lelaki dia lebih. Dan dia memang ada masalah kesihatan. Jadi bila jumpa psikiatris apa semua, sebab masalah kisah sejarah dia dibesarkan sebagai perempuan, jadi psikiatris tanya juga adakah anda selesa dengan identiti baru dia. Dia kata okey. So dia bila dia dewasa dia jadi lelaki-lelaki penuh lah, ikut balik asal tu. Sebab dia memang ada masalah perubatan. So itu yang kita kata memang banyak lagi kecelaruan jantina akibat masalah kesihatan yang genuine yang kita kena faham. Salah seorang lagi satu atlet nama dia Caster Semenya. Kalau siapa pernah tahu, dia sebenarnya atlet dan dia dibesarkan sebagai wanita, so dia memang masuk acara wanita.
tapi testosteron dia tinggi kan. Jadi ada orang komplain testosteron dia tinggi, dia tak boleh masuk acara wanita. Sebab tak kena lah kan dengan kategori dia tu. Maksudnya macam Dia tu ke? kena. Pada dia saya kategori. kena. Sebab okay. tapi kita kena faham bahawa itu adalah semula jadi. Masalahnya pula transgender betul masuk acara wanita ni, dia nak suppress testosteron yang dia sendiri semula jadi, dia ambil estrogen, dia nak masuk perempuan. Yang itu yang tak betul. Itu tak betul. So sebab itulah saya rasa bila berlaku orang kata self declare, saya nak declare saya jantina yang berlawanan daripada yang dilahirkan. Lepas tu nak masuk acara yang jantina berlawanan, nak masuk tandas itu masalah dia. Faham. Itulah maksudnya kita nampak masalah tu berlaku bila dia self declare tu kan, Dr. Prof kan. Maksudnya benda tu bukan mudah lah untuk dia declare bila dia memang ada, orang cakap memang dia ada masalah hunsa tu kan, tapi bila self declare tu yang akan jadi masalah sebab dia kepada ibadah dia semua kan. Dia kena dapatkan pengesahan dan sebenarnya saya rasa macam untuk ibu bapa dan juga remaja kan. Kalau kita pun banyak jumpa kes-kes yang sebegini yang dia pun tertanya-tanya kenapa dia wanita tapi dia tertarik sesama wanita, ataupun kenapa dia lelaki tertarik sama lelaki dan dia tak faham. Kadang-kadang memang mula-mula kita rujuk kepada doktor-doktor dulu untuk rule out, untuk pastikan dia tak ada masalah kesihatan. Dan beberapa pensyarah ahli akademia pun sedang buat garis panduan. Sebelum ni pun kita dah ada jalannya, tapi garis panduan untuk bagaimana kita nak tackle masalah remaja yang sebegini. Dia kadang-kadang yang report ni cikgu-cikgu, mak ayah kan. Kenapa anak murid dia ni perempuan tertarik pada perempuan. Tapi bila kita investigate sebenarnya dia XY. Okay. So orang dah jenuh tuduh dia lesbian dah. Kan? These are genuine cases. These are genuine cases. So tapi itu yang kita kata, kita rujuk, kita check dulu kan. Tapi dalam masa yang sama ada mereka yang ini pun selalunya bila dia sebenarnya tidaklah dia kita kata obviously tunjuk dia berpakaian silang tu tak. Masalah yang kita hadapi dengan effeminate, lelaki lembut. Ini masalah yang kita kena bezakan dengan masalah yang tadilah. Itu situasi yang berbeza lah maksudnya kan. So maksudnya kat situ kita tadi bila Prof cerita rupanya I yang tu kan, LGBTIQ kan. Rupanya I tu adalah dia sebenarnya dia tak termasuk dalam masalah kecelaruan tu kan. Tapi ia adalah satu yang normal, tapi perlu kepada pakar dia lah untuk mengisahkan kan. Dan juga dan LGBTQ tu sebenarnya itulah satu masalah kan. So sebenarnya kalau kita tengok LGBTQ ni adalah dia bukan satu isu yang baru lah sebenarnya Prof kan. Sebabnya dibuktikan lagi dengan dulu kaum Nabi Lut dulu kan ada masalah tu kan. Maksudnya dia dah sekian lama lah. Tapi kita tengok macam mana isu LGBTQ ni dengan zaman kita sekarang kan, dengan cabarannya kepada anak-anak lah terutamanya kan, anak-anak yang anak-anak yang perlu kita besarkan, yang mana akan jadi pemimpin kepada negara kita kan. Kalau kita tengok macam mana serangan-serangan kepada anak-anak ni, dia datang bertubi-tubi daripada mana-mana arah kan. Yang saya boleh sebutkan kat sini adalah yang paling obviousnya adalah kita tengok dekat media sosial kan, Prof kan. Dekat media sosial, dekat TikTok, dekat YouTube, malah animasi ataupun kartun-kartun yang kalau saya zaman kecil dulu tak ada pun unsur-unsur tu kan, tapi sekarang dia dah mula memasukkan unsur-unsur LGBT tu kan. So macam mana Prof kita nak macam mana situasi ni? Okay. Itulah kita dulu Tom and Jerry kan, innocent je kan, tak pernah terfikir pun jantan betina apa semua tu kan. Just enjoy the cartoon as it is. Okay. Saya suka untuk mengingatkan kita semualah bahawa ada kaitan rapat ya LGBTQ ni dengan ideologi. Ada sebahagian daripada ideologi yang memandang sangat sinis kepada peranan gender role. Gender role ni peranan wanita, peranan lelaki. Dan terutamanya feminism lah, apabila dia mengatakan equality kan. Kalau dulu equality itu boleh dibicarakan tentang hak-hak pekerja, hak-hak
mendapatkan pendidikan, kita boleh faham. Tetapi sehinggalah equality itu, identiti pun dia tak nak orang perempuan setengah identiti budaya itu nak dihapuskan. Dia pandang negatif kepada identiti orang perempuan dekat dapur. Dia pandang negatif identiti orang lelaki tengah cari rezeki dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak sebenarnya membuatkan anak-anak kita kadang-kadang rasa tak clear siapa bapa siapa mak. Kecuali dalam Islam, yang sepatutnya clear sebab kita ada perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam banyak aspek. Pakaian, cara kita solat. Kalau mak ayah tak solat, anak tak tahulah. Tak tahulah macam mana kan. Tapi kalau mak dengan ayah yang solat, anak akan tanya, kenapa mak pakai telekung? Kenapa ayah pakai kopiah? Itu pun sudah membantu dalam menerangkan perbezaan jantina. Kan? Kemudian saya pun selalu berkata bahawa bila bercakap dengan anak-anak pun dalam bahagian pendidikan seksual, gunakan bahasa kekeluargaan. Yang ni ibu dia buat gini. Yang ini ayah dia buat gini kan. Masalah kadang-kadang kita punya movie sekarang ni dah banyak menunjukkan orang yang bersekedudukan. Kan? Jadi kadang-kadang anak pun tengok dia orang ni Mami bukan dia tak kahwin lagi ke kan? Lepas tu dia kahwin, anak dah ada kat kiri kanan. Kan? So perkara-perkara ni yang ibu bapa kena didik kerana filem tidak lagi memberi konteks kekeluargaan yang betul kan. Betul. So saya ingat sekali dalam memperkasakan gender role ini, peranan apakah orang lelaki macam mana, orang perempuan macam mana, adalah okey untuk kita bercakap macam tu. Saya tak nak kita terambil dalam feminism, you tak boleh cakap pasal peranan gender yang berasingan ni. Kena jawab tanggungjawab semua orang sama. Mak ayah pun kena ni. Lepas tu kita lupa langsung bahawa lelaki peranan asal dia adalah rijalu qawamu, iaitu memprotektif. Kan? Hawa apa semua tu. And ada a few cases yang mana saya melihat seseorang itu terjebak dalam lesbianism kerana ayah yang tak faham peranan dia, ayah yang abusive kepada ibu dia, ayah yang tak peduli keluarga, sampai anak perempuan kata tak seronok jadi orang perempuan. So sebab kena macam tu. Sebab kena macam tu. So dia adopt pancake, tomboy dan sebagainya, menyebabkan kekeliruan jantina kan. Akhir sekali mak ayah kena start address isu LGBT melalui Al-Quran. Surah Nabi Lut, cerita Nabi Lut disebut 27 kali dalam Al-Quran. Ayat la taqrabu zina saya ingat satu. Tapi surah Nabi Lut disebut 27 kali. So surah-surah dia banyak lah kalau nak sebutkan, macam Al-A'raf, surah Hud, surah Hijr, surah Syu'ara, dan banyak sebenarnya yang boleh kita cari. Dan mungkinlah sampai orang kata ibu ayah pun boleh untuk Ramadan ni tadabbur, cari surah-surah ini, jadikan satu perbincangan dengan anak-anak. Masya-Allah, menariklah Prof. Dia tak boleh sembunyi-sembunyi dah kan. Betul. Dan buka tanya, abang tahu ke pasal gay? Abang tahu ke pasal homoseksual? Nabi kata apa? Jom kita baca pasal Nabi Lut sama-sama. Okey, menarik Prof. Masya-Allah. So saya rasa menarik apa yang Prof kongsikan tadi tu kan. Maksudnya cara kita nampak macam dia tak susah lah kita nak buat macam ni. Maksudnya benda tu tapi memerlukan kepada perbuatan kan. Lebih-lebih lagi paling dekat dengan anak-anak lah kan. Dengan anak-anak, mak ayah. Bermula daripada solat tadi Prof cakap kan. Daripada solat tu pun dah menunjukkan, dah memberi penerangan secara langsung lah kepada anak-anak. Anak-anak kan bertanya kan, kenapa pakai ayah pakai kopiah, mak pakai telekung apa semua. Dan juga saya menarik tadi yang berkaitan dengan Prof cakap, sebenarnya dalam Al-Quran pun kita dah bolehkan jadikan sebenarnya aktiviti lah kan. Dekat-dekat Ramadan ni sangat sesuai lah untuk kita bagi pendidikan kepada anak-anak berkaitan dengan LGBTQ kan. Sebab betul lah macam Prof cakap, kita tak boleh nak berselindung dah, tak boleh kan? lari dah, tak boleh malu, tak boleh kata diorang ni tak ready kan. Nanti dia akan dengar daripada pihak-pihak yang salah. Betul kan. So maksudnya peranan ibu bapa lah yang penting juga untuk kita
orang cakap study jugalah pasal benda tu kan, tanya kepada orang yang yelah macam Prof sendiri pun banyak orang cakap mencelikkan masyarakat lah kan, dengan macam mana kita nak berhadapan dengan ancaman-ancaman LGBT ni kan. Kadang-kadang saya kena minta maaf bila kat radio kan. Saya kata minta maaf, pagi-pagi lagi saya cakap pasal seks dubur kan. So saya kata maknanya orang jarang kan nak kan, sekarang ni nak bercakap dalam masjid pun apa, dah kena buka topik tu supaya anak-anak kita, jemaah kita celik tentang bahaya ni. Itulah bila saya tengok sendiri kan, macam Prof dengan aktivis-aktivis lain kan, macam mana buat orang cakap gigihnya buat talk pasal benda tu kan, untuk mencelikkan masyarakat kita. Yalah pasal ancaman yang kita kata yang mereka sendiri, puak-puak tu sendiri pun dah terus terang kan, orang cakap tanpa berselindung, orang cakap tanpa segan silu pun menggembar-gemburkan ataupun lantang lah berkata tentang LGBT tu kan. So maksudnya kat situ, terima kasih Prof. So berkaitan dengan penerangan Prof, ataupun saya rasa yang paling last tu adalah cadangan yang menarik lah kepada Prof untuk ibu bapa di luar sana. So Ramadan kali ni kita buat satu kelainan yang kita mungkin dulu kita rasa macam macam nak bercerita kepada anak-anak kita yang kecil kan, tak sesuai kan. Tapi sebenarnya itulah peranan ibu bapa kan. So kita semua untuk kita beri penerangan yang jelas kepada anak-anak, sebab ancaman ni adalah ancaman yang perlu kita pandang serius lah. Okay, baiklah, terima kasih Prof. Saya rasa tak puas lah Prof bercerita tentang topik ni kan, topik yang memang kita perlu pandang serius kan. Dan terima kasih juga kepada Prof yang orang cakap tidak penat lelah, berpenat lelah dalam memberi pengetahuan lah kepada masyarakat lah tentang ancaman LGBT ni. Baiklah, terima kasih kepada penonton semua. Semestinya kita rasa macam tak puas dengan Prof cakap tadi kan. So untuk insyaAllah kita cuba lagi untuk jemput Prof kan untuk episod yang akan datang. So terima kasih kepada penonton semua. Jangan lupa tekan like video podcast Pod Ikhlas Yayasan Ikhlas. Jangan lupa tekan butang subscribe YouTube Yayasan Ikhlas, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru pada kami. So kepada pengguna Apple dan juga Android, anda boleh dengarkan juga Pod Ikhlas ini di laman Spotify dan juga Apple Podcast. So anda bersama saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.